Ya Zahir, sejumlah 33.4 bilion ringgit nilai pelaburan dibawa masuk ke Sabah antara tahun 2020 hingga 2022. Pelaburan tersebut membabitkan 90 projek yang diluluskan, membuka ruang 4,566 pekerjaan pelbagai peringkat. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, daripada 33.4 bilion ringgit, 28.8 bilion adalah pelaburan langsung asing FDI, manakala 2.3 bilion ringgit lagi adalah kategori pelaburan domestik. Ia meliputi pelaburan dalam sektor pembuatan dan sektor utama terdiri daripada pertanian, perlombongan, komoditi, perladangan serta sektor perkhidmatan. Tambahnya, pelaburan ini adalah usaha terkumpul Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MEDA), Kementerian Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Negeri, Sedia dan agensi berkaitan yang lain. Datuk Haji Ji berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat Lembaga Sedia di Tuaran. Menurutnya, Lembaga Sedia yang kini berada di bawah bidang kuasa Kementerian Ekonomi diminta menyelaras semula semua berkaitan pelaburan di bawah Koridor Pembangunan Sabah (SDC) dengan lebih baik. Dalam program berasingan, Datuk Haji Ji yang juga Adun Sulaman turut sempat menghadiri majlis berbuka puasa bersama penghuni beberapa rumah anak yatim dan tahfiz sekitar daerah Tuaran. Pelbagai pengisian disusun atur bagi meraihkan sambutan Hari RTM ke-77 tahun melalui rangkaian TV maupun saluran radio RTM di seluruh negara. Ini termasuk platform media baharu bagi menghargai kesetiaan dan sokongan terhadap badan penyiaran tertua negara. Ikuti bingkisan disediakan Saleh Jikri mengenai aktiviti dilaksana stesen Sandakan FM. Seiring slogan RTM sebagai teman setia anda, Sandakan FM meraihkan sambutan Hari RTM dengan mengadakan aktiviti bersama golongan sasar, khususnya pendengar setia di daerah ini. Sambutan yang hadir ketika bulan Ramadan tahun ini dimanfaat warga Sandakan FM dengan aktiviti berunsur kemasyarakatan dan keharmonian. Pada hari RTM ke-77 ini, Sandakan FM turun padang menyertai masyarakat setempat bersama-sama dengan ahli Dewan Undangan Negeri yang dilantik, sama-sama menyiapkan bubur lambuk di sini untuk diagi-agikan ke seluruh kawasan terdekat dan juga di beberapa buah masjid dan juga pusat tahfiz. Aktiviti Sandakan FM dimulakan seawal 8 pagi bergotong royong menyediakan bubur lambuk bersama-sama penduduk kampung Sinar Baru Batu 12 Sandakan untuk diagihkan ke 6 masjid, 3 surau serta rumah amal selawat Nabi Batu 7 Sandakan. Inilah keistimewanya RTM, terutama Sandakan FM. Kita selalu mendengar berita jam 7.45 pagi dan 7 pagi. Itulah kita dapat info yang tepat. Kita dengar di luar-luar sana yang penyampaian dari WhatsApp, media sosial semua. Jadi kita bersyukur adanya RTM ini, kita dapat info yang betul. Usai aktiviti menyediakan bubur lambuk, petugas Sandakan FM kemudian menyantuni serta menyampaikan sumbangan kepada 55 anak yatim di Pusat Jagaan Rumah Amal Selawat Nabi Sandakan. Meskipun menjalani ibadah puasa, namun ia bukan penghalang untuk turun padang memeriahkan sambutan Hari RTM sambil beramal jariah. Usai ini mendapat perhatian dan pujian komuniti sekitar. Kru RTM ini senang untuk kita bekerjasama bersama-sama. Mereka semuanya sporting dan macam saya tidak pernah berjumpa dengan kru RTM ni, penyampai-penyampai RTM. Jadi melalui sini kita dapat lagi mengeratkan silaturahim, dapat berkenalan dengan kru-kru, dapat dengan penyampai. Kami rasa gembiralah. Kerjasama antara pihak RTM dengan orang kampung lebih lagi mengeratkan hubungan antara RTM dengan orang kampung kawasan Kampung Sinar Baru ni. Secara tidak langsung kami dapat mengeratkan lagi hubungan kami bersama dengan pendengar setia Sandakan FM yang selama ini mungkin tidak muncul, tidak menonjolkan diri di siaran Sandakan FM, dan kali ini kami turun padang menemui mereka, pendengar setia Sandakan FM yang telah lama menyokong kami di Sandakan FM. Dapat mengeratkan silaturahim bersama peminat-peminat Sandakan FM di mana juga mereka berada, dan begitu juga komuniti di sekitar kawasan
sinar baru. Masih mekalkan slogan teman setia anda. Sambutan Hari RTM ke-77 tahun. Wadah kepada seluruh warga RTM termasuk stesen radio Sanakan FM antara 34 stesen radio RTM seluruh negara meraihkan sambutan Hari RTM dengan penuh semangat, kekitaan dan muhibah. Bersama-sama peminatnya di daerah Sandakan seiring dengan visinya menerbitkan rancangan-rancangan radio yang bermutu tinggi dan berita-berita yang sahih dan mutakhir. Saya Salih Jikri. Dan saya Wadi Zahmat, teman setia anda. Pelaksanaan pengadilan mahkamah secara maya dan perbicaraan dalam talian yang mula diamalkan semasa penularan wabak COVID-19 dikekalkan sebagai sebahagian daripada sistem kehakiman. Setelah dilaksanakan sejak 2 tahun lalu, sistem tersebut tidak menimbulkan sebarang masalah atau isu selain memberi impak positif, khususnya mengurangkan kes-kes tertunggak. Memang diteruskan kecuali kalau kes-kes jenayah kita kena dengar di mahkamah terbuka. Kalau kes-kes sibel, kita boleh dengar melalui Zoom. Datuk Abdul Rahman Sebli berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Juhar Mahiruddin di Istana Sri Kinabalu. Kunjungan bertujuan memaklumkan pelantikan beliau sebagai Hakim Besar Sabah dan Sarawak bermula 17 Januari tahun ini. Turut mengadakan kunjungan hormat Ketua Pegawai Operasi Maswings, Suresh Singham bertujuan memaklumkan pelantikan beliau sebagai Ketua Pegawai Operasi Maswings yang baharu bermula 1 Januari tahun ini. Beliau turut menerangkan perkembangan terkini berkenaan Malaysia Aviation Group MAG merangkumi operasi anak-anak syarikatnya seperti Malaysia Airlines, Maswings, Amal dan Firefly. Memang kalau dari segi daripada Malaysia Aviation Group, Malaysia Airlines akan menambahkan perkhidmatan semasa Hari Raya, termasuk juga Maswings kepada Limbang. Kalau ada permintaan lebih, kita akan cuba mendapati ini. Jabatan Kastam di Raja Malaysia JKDM Sabah menahan 3 buah kontena berisi minuman keras disyaki cuba diseludup masuk ke negeri ini melalui di Pelabuhan Sepanggar, Kota Kinabalu. Menolong Ketua Pengarah Kastam Zon Sabah Muhammad Nasir Draman berkata, semua rampasan termasuk duti dan cukai dianggarkan bernilai hampir RM1,300,000. Memang adalah pihak yang menyudup. Cuma buat masa ini kami tidak akan maklumkan sebab dia masih dalam siasatan. Berdasarkan kepada maklumat perkapalan, berdasarkan kepada Bill of Lading, yang dikerahkan adalah dimuatkan daripada luar negara, daripada Hong Kong lah. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Pelabuhan Sepanggar, Kota Kinabalu. Modus operandi kegiatan ini adalah membuat pengikraran palsu untuk tujuan menyeludup bagi mengaburi pihak berkuasa. Rampasan dilakukan sekitar 31 Mac berdasarkan hasil imej mesin pengimbas di Pelabuhan Sepanggar, Kota Kinabalu. Kes disiasat di bawah Seksyen 52 dan 135/1/E Akta Kastam 1967. Sabit kesalahan memperuntukkan denda tidak kurang daripada 10 kali ganda nilai barang atau RM100,000 atau penjara atau kedua-duanya sekali. Sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Ikuti lebih banyak perkembangan menerusi berita wilayah selepas ini. Kembali bersama dengan Sahih Samsudin di Angkasa Puri. Sahih, silakan.